Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Kami sudah menyampaikan pengalaman sahabat institut atau organisasi Hadawah Islam. Sebelum itu saya ingin perkenalkan diri, nama saya Abdul Muhammad Subah. Saya Abdullah bin Bashir, dia akan berkesempatan. Saya akan menjadi anak di ayat dari Muhammad SAW. Saya di ayat dari saya sampai di saya di ayat dari Muhammad. Jadi kita lihat pengembangan program dari Malaysia merupakan sebuah negara yang mengutamakan pendidikan Islam sebagai salah satu aspek penting dalam keterlibatan kehidupan masyarakat. Untuk memastikan pengurusan hal ehwal Islam berjalan lancar, kerajaan telah membuat berbagai institusi dan agensi yang berperanan untuk mengawal sedia serta menjelaskan pengurusan berkaitan Islam. Antara institusi utama yang bertanggungjawab dalam hal ini adalah Jakim dan Jaim. Jakim atau Jabatan Kemajuan Islam Malaysia berperanan dalam pengurusan hal ehwal Islam untuk memastikan agama Islam di Malaysia dilaksanakan dengan baik, berkesan dan mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh agama dan undang-undang negara. Berikut merupakan cabaran dan peranan utama yang dihadapi oleh Jakim. Peranan Jakim yang pertama, saya serahkan kepada kawan saya. Peranan Jakim yang pertama ialah membuat pelaksanaan undang-undang Islam. Jakim memainkan peranan penting dalam pengurusan undang-undang syariah di Malaysia yang merangkumi aspek seperti pengurusan halal, perkahwinan, perceraian dan pewasan harta menurut hukum Islam. Seterusnya ialah pengawalan dan penyelarasan pendidikan Islam. Jakim menguruskan kurikulum pendidikan Islam di sekolah-sekolah serta pusat pengajian tinggi awam dan swasta termasuk menyediakan latihan khusus kepada guru-guru agama. Seterusnya ialah penyelarasan agama Islam di peringkat kebangsaan. Jakim memainkan peran penting dalam menyelaras dasar agama Islam di peringkat kebangsaan termasuk dalam aspek takwa, amalan ibadah dan perayaan umat Islam. Seterusnya ialah pengurusan halal. Jakim bertanggungjawab untuk memastikan bahawa produk seperti makanan, kosmetik dan ubat-ubatan berada di pasaran Malaysia menepati standard halal yang ditetapkan oleh syariah. Seterusnya ialah perkhidmatan kepada umat. Jakim juga terlibat dalam menyediakan nasihat dan penyelesaian masalah agama kepada umat Islam, termasuk memberikan sokongan dalam hal berkenaan konsep keluarga, masalah sosial dan lain-lain. Seterusnya ialah cabaran Jakim. Yang pertama ialah kepelbagaian interpretasi agama. Malaysia mempunyai berbagai aliran dalam agama Islam dan ini kadang-kadang menyebabkan perbezaan pendapat dalam pelaksanaan hukum. Jakim perlu menyeimbangkan keperluan untuk menguruskan kepelbagaian agama, pandangan agama dengan menjaga kesatuan umat Islam di negara ini. Seterusnya ialah cabaran globalisasi dan keadaan luar. Globalisasi membawa berbagai cabaran dalam memastikan umat Islam di Malaysia tetap berpegang kepada ajaran Islam yang clear. Pengaruh budaya asing dan media sosial boleh menyebabkan umat Islam terdedah kepada ideologi yang tidak selaras dengan ajaran Islam. Seterusnya ialah perubahan sosial dan teknologi. Dalam dunia ini, semakin maju dan sebagainya, Jakim menghadapi cabaran dalam menyesuaikan agama Islam dengan perkembangan teknologi
seperti aplikasi media sosial, perkhidmatan dalam harian, dan sebagainya. Seterusnya ialah kepemimpinan dan kualiti pengurusan. Keberkesanan pengurusan JAKIM bergantung kepada kepemimpinan yang cekap serta keupayaan mereka untuk menguruskan sebuah pengurusan dan keuangan yang baik. Seterusnya ialah isu halal dan penyalahgunaan persijilan. Menjamin integriti dalam sistem persijilan halal adalah cabaran besar utama dalam memastikan bahawa syarikat individu yang terlibat dalam persijilan halal memenuhi kelawan yang ketat dan tidak terlibat dalam sebarang penyalahgunaan. Seterusnya Jabatan Pendidikan Islam dan Moral. Jabatan Pendidikan Islam dan Moral iaitu JAKIM memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem pendidikan negara, khususnya dalam memastikan pendidikan Islam dan Moral dilaksanakan secara holistik serta berkesan dalam membentuk suasana pelajar yang berakhlak mulia, berilmu dan bertanggungjawab. Peranan JAKIM dalam pengurusan karyawan Islam. Antara peranannya yang pertama ialah merancang dan mengawal kerja kurikulum pendidikan Islam. JAKIM menyediakan dan berikan kurikulum JAKIM menyediakan dan menyedia kurikulum pendidikan Islam di sekolah rendah dan sekolah menengah. Ini mereka juga memastikan program pelajaran selaras dengan nilai Islam dan keperluan semasa. Antara yang kedua, latihan dan pembangunan guru pendidikan Islam. Mereka menyediakan khusus dan latihan bagi guru pendidikan Islam untuk meningkatkan kualiti pengajaran. Mereka juga memastikan guru-guru memiliki kefahaman yang mantap dalam bidang akidah, syariah dan akhlak. Yang ketiga pula, meningkatkan kefahaman Islam dalam kalangan pelajar. Mereka mengkaji keberkesanan, mereka menyediakan program dan aktiviti kurikulum seperti ibadah, tahfiz dan perkhidmatan agama. Dan yang keempat, mereka menjalankan penyelidikan dalam pendidikan Islam. Dalam ini mereka mengkaji keberkesanan kaedah dalam pengedaran pendidikan Islam. Mereka juga menyediakan garis panduan bagi penambahbaikan sistem pendidikan Islam. Dan yang kelima, mereka menjalani kerjasama dengan agensi luar. Mereka menjalani kerjasama dengan agensi agama seperti KASIM, yang disebut tadi, dan Majlis Agama Islam Negeri dalam meningkatkan kualiti pendidikan Islam. Syarat yang dihadapi oleh JAKIM yang pertama, belum dan sentiasa berubah. JAKIM akan memastikan kedudukan pendidikan Islam relevan dengan cakupan model Islam, menjelaskan prinsip asas Islam, menyesuaikan pendekatan pengajaran dengan teknologi dan kebutuhan generasi muda. Yang kedua, kekurangan guru pendidikan Islam yang berkualiti. Dalam ini, tidak semua guru mempunyai kepakaran dalam subjek Islam yang mendalam. Dan isu beban kerja yang tinggi menyebabkan kurang fokus dalam penyampaian ilmu Islam. Yang ketiga, menurut budaya dan teknologi. Media sosial dan budaya luar boleh menjadi kesan negatif terhadap pemahaman Islam dan pelayanan pelajar. Dan sabaran dan pengawasan sedia pendekatan pelajar terhadap maklumat yang berstandar dengan nilai Islam. Cabaran mengumpulkan akhlak pelajar. Disiplin dan kemurusan akhlak dalam kalangan pelajar masih menjadi isu utama dan keperluan untuk pendekatan yang lebih efektif dalam membentuk akhlak dan khasiat pelajar. Dan yang terakhir, sumber ruangan dan kemudahan. Kekurangan dana untuk menjalankan program pendidikan Islam yang lebih menyeluruh dan keperluan untuk lebih banyak bahan rujukan berkualiti dalam pendidikan Islam. Jabatan Agama Islam Negeri JAI. Jabatan Agama Islam Negeri JAI memainkan peranan penting dalam pengurusan agama Islam di tingkat negeri Malaysia. Sebagai entiti di bawah bidang kuasa kerajaan negeri, JAI bertanggung jawab memastikan pemerintahan dan penguasaan undang-undang bertanda dasar Islam dilaksanakan dengan berkesan dan selaras dengan garis
syariah. So, kita pelajari yang pertama pengesahan undang-undang syariah, kedua penjelasan pendidikan Islam, ketiga prinsip dan halal, keempat iman sehat dan nanti, kelima penjelasan takwa dan negeri. Itu yang pertama. Penguat pengesahan undang-undang syariah. Jadi bertanggung jawab berdasarkan undang-undang syariah yang berikan negeri, termasuk menangani kesalahan hidayah seperti sumbangan zina dan lain-lain. Manakala penjelasan pendidikan Islam menjelaskan pendidikan Islam di sekolah-sekolah agama negeri, termasuk penyediaan kurikulum latihan guru dan pembangunan industri pendidikan Islam. Yang ketiga, pensijilan halal. Pensijilan halal adalah diberikan kuasa untuk mengeluarkan pensijilan halal di tingkat negeri. Yang keempat, khidmat nasihat dan konseling. Jadi menyediakan kegiatan konseling dan nasihat berkaitan isu-isu keagamaan, kekeluargaan dan sosial. Kelima, penjelasan takwa negeri. Dalam proses pengeluaran dan penjelasan fatwa di tingkat negeri, memastikan keputusan yang diambil selaras dengan kehendak syariah dan juga dengan konteks terbuka. Kepulauan ini, kepulauan interpretasi dan amalan agama, globalisasi dan media sosial, keterbatasan sumber dan kebakaran, isu pensijilan halal tidak sama terdeteksi. Untuk yang pertama sekali, kepulauan interpretasi dan amalan agama. Malaysia terdiri daripada masyarakat Islam yang berbagai segi mazhab dan latar belakang. Saya perlu mengurus perbezaan ini dengan bijak untuk memastikan kesatuan dan tidak berlakunya perbedaan. Kedua, pengakuan globalisasi dan media sosial, era digital membawa cabaran dalam bentuk penyebaran maklumat yang pantas, termasuk teknologi dan ajaran yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Ketiga, keterbatasan sumber dan kepakaran. Setengah jai mungkin menghadapi kekurangan sumber manusia yang terlatih dan keuangan yang mencukupi untuk melaksanakan perkara itu. Dan pengesahan dengan berkesan. Ini memerlukan perancangan strategik mungkin sama dengan agensi lain untuk mengoptimumkan sumber yang ada, isu penjelasan halal guna memastikan integriti dalam proses penjelasan halal adalah penting. Kerjasama antara agensi memastikan integriti dalam proses penjelasan halal baik asal. Pengusahaan agama Islam memerlukan kerjasama antara berbagai agensi di peringkat negeri dan persekutuan. Kesimpulannya, institusi pengusahaan halal Islam di Malaysia seperti Jabatan Kemajuan Islam DAKI, Japim dan lain memainkan peran penting dalam memastikan kelangsungan dan pembangunan syiar Islam di negara ini. Oleh itu, bagi memastikan pengusahaan halal Islam di Malaysia dan berkembang besar, kerjasama erat antara institusi ini serta sokongan masyarakat amat diperlukan. Dengan pengukuhan dasar peningkatan sumber tenaga mahir dan adaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi, institusi ini akan dapat terus memainkan peranan mereka yang besar dalam menjaga kesetiaan dan kesejahteraan Islam di Malaysia. Itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.